Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, doktor, doktorah, para pensyarah, semua alumni, warga UKM yang dikasihi sekalian. Apakah perkara yang kita nak highlight di sini, iaitu hikmah membudayakan wakaf. Sebab tak semua orang tahu bahawa wakaf ini ada dalam banyak bentuk. Ya, sebab ramai orang rasa wakaf ni tanah kubur, wakaf masjid macam arwah Tuan Guru buat, wakaf perigi. Okey, saya nak bagi tahu kata, jom kita ikut budaya orang dulu. Tok Wan kita, cuba tanya orang-orang kampung. Saya yakin Tok Wan, tuan-tuan apa semua yang mana abang-abang yang duk ada ni, mesti ada datuk nenek apa orang lama. Cuba tengok, sebelum mereka meninggal, mereka akan make sure mereka ada benda, sekurang-kurangnya 3 benda dalam hidup mereka. Pertama, mereka mesti biasa ada wakafkan perigi. Yang kedua, dia akan make sure sama ada dia bina masjid atau dia bagi batu, kayu untuk bina tembok masjid. Atau dia tolong pergi buat masjid tu, dia wakafkan tenaga dia untuk pergi buat masjid. Dan yang ketiga, mereka akan make sure mereka ada madrasah, sekolah, tahfiz dan sebagainya. Soalan dia ialah, untuk apa? Sebab mereka nak cari pahala dekat hari akhirat. Jom kita ikut budaya tu. Kita tak ada dalam budaya madrasah dan pengajian. Sebab kita bukan duduk di situ semata-mata. Kita hari ini duduk dalam dunia yang orang perlukan perubatan. Bila dunia berlaku kacir, ada 4 benda yang akan orang tumpukan keuangan. Pertama, pendidikan. Hak ni yang tadi ya, madrasah apa semua, masjid kita tak ada, kita susah ni. Bolehlah pergi buat masjid tu, bolehlah. Pergi tu bolehlah, untuk ambil wuduk boleh. Yang kedua, orang akan tumpukan untuk pakaian. Sebab kita kena pakai. Covid tak Covid, baju still kena pakai. Yang ketiga, makanan. Sebab tu kalau kawan-kawan kita yang mana buat makanan apa semua, kaya mereka insya-Allah. Kita doa mereka kaya dan halal. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat adalah perubatan. Sebab apa? Dia akan memastikan kita ada nyawa kita untuk terus beribadah. Jadi sekarang, bila tuan-tuan dengar hak saya cerita lagu ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan, sekarang kita ada peluang untuk buat benda tu sama-sama. Bila mana hospital adalah satu tempat yang akan memberikan peluang kepada orang untuk terus beribadah. Dan tempat yang saya berada sekarang adalah sebuah hospital yang akan bertindak seperti itu dan telah pun beberapa kali menyelamatkan nyawa orang. Dan orang yang tuan-tuan selamat itu semuanya sembahyang. Yang tuan-tuan selamatkan itu semuanya berzakat. Sekarang marilah sama-sama kita berdiri dan gembling tenaga untuk bagi kita sama-sama dapat pahala. Mana nak tahu celah-celah ini ada orang-orang soleh yang dapat meneruskan ibadah mereka di atas muka bumi disebabkan oleh hasil perubatan dan pengubatan yang berlaku di hospital kita. Sebab tu saya abang tadi, if you membudayakan wakaf dalam diri sendiri, you membina tamadun dalam diri you. Sebab itu orang tolak you tak akan jatuh. Ya. You kuat. Budaya ni sebenarnya kita nampak budaya ni budaya kan. Tapi UKM saya tak payah ajak lah sebab UKM ni kebangsaan. Memang bahasa Melayu ni lumat lah. Tapi poin saya nak bagi tahu kata budaya ni maksudnya salah satu dia ialah tamadun. Sebab tu saya abang tadi, if you membudayakan wakaf dalam diri sendiri, you membina tamadun dalam diri you. Sebab itu orang tolak you tak akan jatuh. Ya. You kuat. Dan wakaf adalah sesuatu manfaat yang boleh berpanjangan. Sebab tu buku ni boleh diwakafkan. Sebab manfaat dia panjang. Berbeza dengan yang ni. Yang ni tak boleh wakaf. Botol ayak ni. Ayak ni saya wakafkan yang ni. Ni saya duk tunjuk tuan. Yang ni saya wakafkan. Yang ni saya wakafkan. So kenapa yang ni sah wakaf dia, yang ni tak sah? Sebab dalam ni ada ayak, ada manfaat, boleh minum lega. Dalam ni ada kertas, boleh tulis ilmu lega. Tapi yang ni ayak habis. Kertas ni tak habis-habis. Dia duduk tangan tu. Boleh guna lagi, boleh baca lagi, boleh bagi ke orang-orang yang boleh dapat ilmu lagi, boleh faham? So beza. Sebab tu kalau tuan-tuan nak wakaf, kita kena wakaf benda yang berkekalan. So apa antara benda yang berkekalan? Katil hospital. Di BP set tu. Yang nurse duk tolak kan, dia main tu, buka kita. Grrrr, tek kan. Itu. Tu semua. Pasal berapa lama? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun benda tu ada lagi. Kalau nak ikut yang bagus, setiap 10 tahun kita nak tukar 5 tahun kan. Tapi benda tu berkekalan. Kita, kalau kata, ini untuk hospital pula. Kalau kita dah orang wakafkan dekat kita mesin tu, kerana Allah Ta'ala, bila sampai masa mesin tu dah tak berapa nak boleh pakai. Boleh pakai. Tapi mungkin
ada yang boleh kita dapat lagi bagus lah. Ya, tuan-tuan pula, hospital pula wakafkan kepada tempat yang baru nak naik. Contoh. Macam di tempat macam Kemboja, Thailand. Mereka mungkin nak dapat susah. Kita dah ada. Tapi kita pula. Maknanya apa? Orang yang pertama wakaf tu diingatkan dia wakaf untuk orang Malaysia aja pakai. Saat lagi tu dia orang Kemboja boleh pakai. Orang ni boleh pakai. Jadi kalau takat macam saya kata dia, takat orang macam saya duduk dalam dunia wakaf ni, takat 10 juta minor. So and then let's say kita berjerah betul-betul. Okay guys, jom kita all out, kita keluar betul-betul, kita cari wakaf. Setiap orang mesti tolong. Dapat saja mana-mana, you counting betul-betul. Dapat 1 juta pun tak ada masalah, kita bersyukur. Kita akan layan dia, kita akan treat dia. Tapi ingat, manusia, dia mesti kena timbal balik. So make sure orang-orang yang wakaf ni tuan-tuan layan mereka elok-elok, treat mereka elok-elok. Sebab mereka nak bantu bagi orang lain dapat treatment. So kita kena berjasa dengan mereka juga sebab mereka nak berjasa dengan kita. So treat mereka elok-elok, jalan dengan mereka. Kalau mereka main sini, priority dekat mereka, bantu mereka. Sebab mereka mencari peluang untuk nak terus hidup. Sebab orang macam mereka kita perlu untuk bantu tempat lain pula. Soalannya ialah, nak kumpul 10 juta tu berapa lama? 3 bulan. Nak pakai barang 10 juta berapa lama? 10 tahun. Berbaloi tak 3 bulan? Berbaloi gila. Itu cara dia. Jom sama-sama kita duduk rancang. Kita ibadah lain kita boleh buat. Tapi ada satu ibadah yang jarang kita nak buat. Dan kita tak rasa pun bila kita buat yang tu kita ibadah pada Allah Ta'ala. Apa dia? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apa dia? Orang yang berdiri beribadah pada Allah. Semayang lah. Yang kedua, orang yang duduk berzikir lah, baca Quran apa semua. Yang ketiga, orang yang pada perbaringan ni wa ala junubihim. Yang keempat, jangan kita nak buat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Apa dia? Duduk fikir. Macam yang saya buat tadi tu. Duduk fikir. Macam mana nak cari wakaf ni untuk UKM, hospital, UKM ni macam mana? Itu juga dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Jom kita buat sama-sama. Kita duduk, kita brainstorm, kita fikir macam mana nak bagi dapat. Kita tukar equipment baru semua yang ada dekat hospital ni. Bagi semua orang dapat perkhidmatan elok. Bila orang tanya, UKM macam mana tengok, everything's new here. How you do that? Wakaf. How come you? We believe. Benda-benda ni semua dakwah. Jadi jom sama-sama kita menggembling tenaga. Guys, insya-Allah dalil simple ada banyak. Simple lah dalil. Apa dia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Settle. Satu hadis. Sebaik-baik manusia bagi manfaat pada orang lain. Mesti kita kena jejakkan kaki kita duduk dalam dunia wakaf ini. Dia akan berbeza. Dia akan berbeza daripada dunia kita yang sehari-harian. Ya. Dulu saya sangka, saya takut nak ajak isteri saya. Saya takut sebab kita takut macam orang perempuan nanti dia kira duit apa semua. Takut. Tapi bila kita membudayakan wakaf tu dalam keluarga kita, Allahu Akbar. Berbeza. Okay, saya rasa perbezaan itu. Dan saya yakin anda pun teringin nak rasa perbezaan itu. So jangan lupa, mari kita bersama-sama gembling tenaga. Sebab benda ni tak boleh jadi saya seorang. Saya tak boleh belagak. Jangan. Benda ni tak akan jadi kerana saya seorang. No such a thing. Benda ni tak akan jadi kerana saya seorang. Dia mesti jadi kerana kita bersama-sama. Mesti jadi kerana kita bersama-sama. Gembling tenaga. Run all out. InsyaAllah tuan-tuan berjaya dunia dan akhirat. Semoga tuan-tuan terus sukses membantu hospital UKM. Bagi perkhidmatan cemerlang dengan adanya equipment yang cemerlang. Tak boleh dapat perkhidmatan yang cemerlang kalau equipment dia tak cemerlang. Tak boleh dapat equipment yang cemerlang kalau kita tak jadi cemerlang. Kita yang kena buat dia. So, jom kita orang yang cemerlang sama-sama buat supaya kita dapat equipment yang terbaik dan boleh menjana satu kehidupan yang sihat melalui hospital PP UKM. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.